Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian Asas Usulul Fiqh di bawah tajuk Al-Masadir Asy-Syar'iyyah ataupun Al-Adillah Asy-Syar'iyyah, dalil-dalil syarak. Kita bincangkan secara panjang lebar dalil yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiganya baru kita selesai semalam iaitu ijma', dan hari ini kita akan masuk yang keempat, iaitu dipanggil sebagai dalil utama. Yang keempat dipanggil Al-Qiyas. Tuan-tuan, sebelum kita masuk lebih panjang mengenai qiyas, suka saya sebutkan terlebih dahulu mengenai dengan definisi ataupun ta'rif al-qiyas. Qiyas ini sebenarnya tuan-tuan, dia ada dari segi bahasa lughahnya, ada dua makna. Yang pertama maknanya adalah mengkadarkan, mengukur. Taqdiru syai'in bi syai'in, ukur sesuatu dengan sesuatu yang lain, kadarkan sesuatu. Yang kedua bermakna muqaranatu syai'in bi ghairihi, bandingkan ia dengan benda lain. Cuma penggunaan qiyas ini menyamakan antara dua perkara itu lebih mesra, lebih tular. Jadi sebenarnya makna yang kedua ini, iaitu perbandingan antara satu dengan satu yang lain, itu lebih aqrab, lebih dekat dengan makna istilah bagi qiyas ni. Okey. Hampir kepada makna istilah bagi qiyas. Kita lihat dari segi makna istilah, makna qiyas. Qiyas dari sudut istilah al-usuliyin, ulama-ulama usul. Okey. Iaitu taswiyatu waqi'atin, menyamakan sesuatu isu perkara yang tak datang nas, tak ada nas Quran, maka kita samakan hukum dia dengan isu yang ada nas Al-Quranul Karim. Samakan apa hukumnya. Sebab apa sama? Kerana ada titik persamaan di sana, iaitu dari segi illatul hukum, illah hukum. Dengan ibarat yang lebih mudah, seperti mana dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi dalam mentarifkan Al-Qiyas di sisi ulama usul, dalam kitab beliau Fi Usulil Fiqh Al-Muyassar. Dia menyatakan, iaitu i'ta'u syai' hukmu nadhirihi li'illatin mushtarikatin bainahuma, memberi sesuatu, memberikan sesuatu, memberi hukum yang sebanding dengannya. Sesuatu isu kita bagi hukum yang sama dengannya, kerana ada satu benda yang sama, iaitu dipanggil sebagai illah mushtarikah. Nanti kita akan buat gambaran yang lebih jelas. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ringkaskan ceritanya, kita terus pergi kepada rukun qiyas supaya lebih nampak. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun qiyas ni ada 4. Kita boleh lihat di papan putih kita, insya-Allah, rukun qiyas. Okey. Apa dia? Rukun qiyas. Rukun qiyas Okey. Tuan-tuan lihat yang pertama dipanggil apa? Al-asl. Al-aslu, asal. Dipanggil apa? Al-maqis alaih. Apa maksud maqis alaih? Yang diqiyaskan kepadanya.
Yang kedua dipanggil sebagai hukum. Hukum aslu. Hukumul asl. Okey, hukum kepada yang asal. Yang ketiga dipanggil sebagai illah. Okey, illah ataupun sebab. Kemudian yang keempat dipanggil sebagai far'an. Al-far'an. Dan yang kelimanya dipanggil sebagai hukumul far'u. Semua ada 5. Nampak Ini al-far'u dipanggil maqis. Dipanggil dia sebagai apa? Maqis. Okey. Yang diqiaskan, maqis. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat apa yang dimaksudkan dengan asal. Asal ni maksudnya apa dia? Apa yang datang nas. Yang nas datang hukum. Apa? Ada nas. Berbeza dengan fara'. Fara' tidak ada nas. Apa tu nas? Daripada Quran ataupun hadis. Okey. Hukum asal, hukum kepada asal. Apa dia hukum asal? Iaitu hukum syarak. Hukum syarak. Hukum syarak ni apa? Ialah hukum haram, boleh, halal, okey, harus. Ini hukum syarak. Okey. Illah ni adalah al-wasfu. Al-wasfu ni penyifatan. Sifat dia bagaimana? Sifat al-asal ni. Okey Kemudian hukum fara', untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, asal illah ini, illah macam sebab lah. Dia adalah sebab kepada asal, dia juga sebab kepada fara'. Nampak jelas? Sebab kepada asal, nampak gambaran jelas Okey. Dia asal kepada fara', dia illah, sebab kepada asal, hukum dia sebab juga kepada fara'. Bila sebab yang sama, maka hukum asal itulah hukum fara', hukum yang sama. Boleh? Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Arak semua tu adalah apa? Najis, rijsun, kotor. Okey, jauhilah dia. Jadi rijsun, arak adalah hukumnya ada dalam Quran yang kita bacakan tadi dalam surah apa tu? Dalam suratul Maidah ayat 90 dan juga 91. Ayat 91, Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah. Okey, wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Okey, tuan-tuan lihat di sini apa arak. Arak ni dalam Quran yang kita bacakan tadi. Okey. Illah dia apa? Illah dia adalah memabukkan. Mabuk, muskir. Muskir mana memabukkan? Sebab apa?
Sebab arak ni Quran kata innama yuridu syaitan, sebab arak maka dia akan menimbulkan permusuhan, kebencian dengan sebab arak. Nampak? Jadi apa ada sifat yang ada pada arak adalah memabukkan. Kemudian apakah hukum dia? Quran kata fajtanibu, jauhilah dia, haram. Jadi di sini arak ni selalunya zaman dulu daripada anggur. Bila farak ni dia bukan, dia benda yang memabukkan juga, tapi bukan daripada anggur. Contoh kita panggil nabiz. Nabiz ni adalah daripada buah-buahan yang lain, daripada tamar, kurma, rendaman kurma. Ini rendaman anggur. Nampak? Rendaman kurma sampailah dia pure betul-betul, mabuk, rendam lama. Jadi bila minum, maka dia akan ada sifat muskir, memabukkan. Jadi bila mana arak dan juga nabis berkongsi pada illah, sebab, maka menatijahkan hukum yang sama. Hukum farak juga adalah haram. Nampak? Apa perbezaan dia ya? Perbezaan dia adalah maqis alaih, iaitu asal arak ini ada nas dalam Quran. Nabiz, rendaman kurma yang memabukkan, tidak ada nas dalam Quranul Karim. Bila tidak ada nas, maka kita kiaskan. Tapi tuan-tuan kena pastikan illah dia sama, wasaf. Kalau tuan-tuan letak rokok, arak sifat dia memabukkan, tuan-tuan kata kita nak kiaskan dengan rokok. Rokok tak kena, sebab dia tak memabukkan. Isap rokok tak memabukkan, jadi tak kena. Jadi yang rokok kena cari dalil lain dalam Quran, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan, bakar duit, kemudian rosakkan organ dalaman kita dan memudaratkan. Itu dalil-dalil dia, tapi tak gunakan hukum qiyas. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan arak kerana daripada arak itu akan terhasillah perkara-perkara mafsadah dunyawiyah, perkara yang merosakkan dekat dunia ni. Apa dia? Iaitu berlakunya permusuhan, kebencian sesama manusia. Bukan sekadar rosak dunia, tetapi agama pun akan rosak. Dengan sebab Quran sebut apa? Wa anis solah wa yasuddakum an zikrillah wa anis solah. Kamu halang manusia, akan terhalang, mabuk akan terhalang daripada ingat Allah, akan terhalang daripada menunaikan solat. Berdasarkan dua ayat ini, maka mujtahid melihat apa dia? Illah, sebab pengharaman arak adalah memabukkan, menghilangkan akal. Sebab ulama melihat kepada dua illah mafsadah dunyawiyah dan juga mafsadah diniyah, kerosakan dunia, iaitu dua tadi, timbul kebencian dan juga permusuhan. Manakala kerosakan di agama adalah tak boleh solat dan juga tak boleh ingat Allah dengan sebab dia mabuk. Kerana itu ulama menyatakan haram. Jadi kita boleh kiaskan dengan sesuatu benda yang bukan arak tapi memabukkan. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berpindah kepada yang ketiga. Okey. Apa dia? Kita bagi contoh, tadi contoh pertama. Sekarang kita nak bagi contoh yang kedua dulu. Tak cukup satu contoh, takut tuan-tuan tak nampak gambaran dia. Iaitu berjual beli pada hari Jumaat.
tuan-tuan jual beli pada azan Jumaat, azan kedua haram. Sebab apa ya? Perkara tersebut manhiyun an, perkara yang dilarang. Liwurudil amr, kerana perintah daripada Allah untuk tinggalkan sebarang urusan dan bersegera mubadarah, perintah bersegera untuk menunaikan solat Jumaat selepas daripada azan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam suratul Jumu'ah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diseru untuk solat Jumaat pada hari Jumaat, maka fas'au, itu perintah Allah, al-amru lil mubadarah, al-amru bil mubadarah, perintah untuk segera sembahyang Jumaat. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan perintah supaya tinggalkan jual beli. Jadi di sini ulama mengambil istidlal berdasarkan ayat Quran ini, berjual beli pada azan kedua Jumaat hukumnya haram. Apakah illah? Kita dah bincangkan tadi, al-aslu adalah jual beli. Apakah illah dia? Illah dia adalah solat pada solat Jumaat. Okey. Sebab bila kita berjual beli seolah-olah memalingkan kita untuk bersegera. Allah Ta'ala kata segera, tapi kita buat lambat. Nampak jadi ulama qiyaskan, begitulah semua urusan-urusan, tak kira muamalat ke, munakahat, pernikahan, ataupun istijar, sewa dan sebagainya, sewa, pinjaman, semua itu tidak dibenarkan selepas daripada azan yang kedua, walaupun dia tidak mansus, tidak dinaskan, kerana ilatnya sama, iaitu memalingkan seseorang untuk bersegera menunaikan solat Jumaat. Okey, sekarang kita lihat di papan putih, tuan-tuan boleh nampak lagi gambaran yang lebih jelas. Kita lihat berdasarkan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au. Nampak? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Berdasarkan ayat Quran ini, asalnya wazarul bai' dalam Quran tinggalkan jual beli. An-nahyu yufidu at-tahrim. Perkara yang jangan-jangan, yang negatif dalam Quran jangan, maka menunjukkan kepada perkara tersebut haram. Jadi ulama mengatakan al-bai', jual beli disebut di dalam Al-Quran, nas Quran, teks Al-Quran, hukumnya adalah haram. Apakah wasaf dia, sifat dia, illah dia? Illah dia kerana tidak bersegera untuk solat Jumaat. Apa tak bersegera? Quran kata fas'au, al-mubadarah, al-amru bil mubadarah, segera pergi untuk sembahyang Jumaat. Bila mana kita berjual beli lagi selepas azan yang kedua, di situ ada petunjuk kita tak bersegera. Itu illah dia, maka hukumnya haram. Kemudian fara' yang nak diqiyaskan, apa dia? Segala yang berkaitan jual beli, maknanya segala muamalat, jual beli, akad sewaan dan munakahat, akad nikah selepas azan Jumaat yang kedua, semua itu hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Sebab apa haram? Kerana memberi illah yang sama, sebab yang sama, iaitu memalingkan manusia daripada sembahyang Jumaat, tak bersegera untuk sembahyang Jumaat, seolah-olah tak ikut perintah Allah. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita terus pergi kepada bab yang ketiga, imsahu. Okey. Bab yang ketiga kita nak bincangkan mengenai dengan syarat-syarat qiyas. Tadi kita bincang rukun qiyas. Syarat qiyas agak sukar sedikit tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab lama lagi sukar. Okey. Kita lihat dia ada hukum asal, fara' dan juga illah yang saya sebutkan tadi. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang syarat asal hanya satu je. Al-aslu untuk qiyas. Apa dia? Iaitu sabit hukumnya dengan dalam nas Al-Quran, dalam nas. Tak kira hadis ataupun Quran. Jadi ataupun ijma' pun boleh. Dia tak boleh qiyas. Maka tak boleh qiyas kepada qiyas. Okey? Jadi tuan-tuan lihat, kita nak bincangkan sekarang ni mengenai syarat, beberapa syarat. Tuan-tuan lihat di papan putih, kita nak jelaskan kepada tuan-tuan syarat. Syarat apa tu syarat qiyas? Syarat qiyas. Yang pertama saya sebutkan tadi adalah al-asl. Aslu. Tak dapat tidak, asal ni mestilah dia sabit dalam, sama ada mestilah sabit dalam Al-Quran, ataupun kalau tak Quran pun dah ada disebut dalam hadis, hukum dia hadis. Kalau tak sebut dalam hadis pun dah ijma' di kalangan ulama. Tiga ni. Tapi tak boleh qiyas. Apa hukum asalnya? Qiyas. Jadi qiyas ke atas qiyas tak dibenarkan. Okey, qiyas. Apa hukum asal? Qiyas. Kemudian fara' pun qiyas kepada qiyas tak boleh. Itu tidak dibenarkan. Tidak dibolehkan qiyas ke atas qiyas. Apa maksud tak boleh qiyas ke atas qiyas? Maknanya hukum asal ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada ijma'. Dia melalui qiyas. Kemudian kita ambil hukum yang lain, kita qiyaskan kepada qiyas yang ada, tak boleh. Itu gambaran dia. Okey. Kemudian kita berpindah yang kedua. Yang kedua ni dia semua syarat hukum asal dia agak panjanglah. Apa dia? Yang pertamanya, hukum asal ni mestilah hukum syarak. Yang praktikal. Dia bukan hukum dari segi lughah, bukan hukum dari segi akal logik, bukan. Dia hukum syarak. Bila hukum syarak daripada Allah Taala lah. Okey. Kemudian yang keduanya, dia adalah an yakuna hukmul asal. Hukum asal ni adalah ma'qulul ma'na. Apa ma'qulul ma'na? Ma'qulul ma'na ni makna manusia ulama yang mujtahid, dia boleh untuk capai illah sebab dia. Itu dipanggil ma'qulul ma'na. Tuan-tuan lihat. Yang pertama apa? Hukum asalnya adalah hukum syarak. Dia bukan hukum biologi ke apa. Dia hukum syarak dalam Quran ataupun hadis. Yang keduanya, hendaklah dia ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na. Apa ma'qulul ma'na? Benda yang boleh dicapai oleh akal. Apa yang boleh dicapai oleh akal? Macam tadilah arak. Sebab apa arak ni haram? Berdasarkan ayat 91 tadi, innama yuridukumus syaitan. Bila mana arak ni akan timbul kebencian semua, kebencian, permusuhan. Jadi maksudnya, ilahnya ulama kata adalah mabuk. Bila mabuk termasuk semua tu. Bila mabuk akal tak berfungsi. Bila tak berfungsi, mana dia akan menimbulkan kebencian, akan membunuh, akan berzina dan sebagainya. Okey. Dan yang tak ma'qulul ma'na tak boleh untuk yang tak ma'qulul ma'na. Macam mana contoh bilangan semayang 4 rakaat zuhur, 2 rakaat subuh. Itu memang tak boleh ma'qulul ma'na. Mana kita nak tahu? Ulama pun tak boleh nak bagi sebab apa. Sebab apa zuhur 4, subuh 2. Tiba-tiba datang maghrib 3 pula. Itu yang tak ma'qulul ma'na. Tak ada ruang untuk ulama yang mujtahid untuk berijtihad. Okey. Mana akal manusia tak akan boleh sampai ke tahap tu. Seperti mana tawaf di Kaabah, sa'i,
Safa Marwah dengan 7 kali pusingan tawaf dan juga sa'i. Sebab apa 7 tak 17? Sebab apa kalau sembahyang asar 4 rakaat, kita buat tawaf lepas asar buat 4 je lah tawaf. 4 kali je. Sebab apa 7? Itu benda yang tak ma'qulul makna. Ulama tak boleh nak ijtihad sebab itu wahyu. Daripada sama ada hadis ataupun Quran. Kita tak boleh nak qiyas. Okey. Sampai Ibnu Abidin. Ibnu Abidin ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, dia adalah mazhab Hanafi. Ada kitab dia, Ibnu Abidin. Dia kata, ma syara'ahu Allah in zaharat lana hikmatuhu qulna innaha ma'qulul ma'na wa illa qulna innahu ta'abbudi. Sekiranya perkara tersebut perkara yang ma'qulul ma'na, perkara yang zahir. Tuan-tuan lihat, yang zahir hikmahnya, zaharat hikmatuhu. Apa zaharat hikmatuhu? Yang boleh nampak hikmah dia, maka itulah dipanggil sebagai ma'qulul ma'na. Okey. Tetapi yang ma zaharat, yang tak boleh, yang tak jelas hikmah dia, dipanggil apa? Macam bilangan rakaat, bilangan tawaf 7, bilangan rakaat semayang, itu tak boleh jelas hikmah dia, maka itu dipanggil sebagai ta'abbudiyun. Okey. Jadi ta'abbudi lawan dia ma'qulul ma'na, seperti mana yang telah disebut oleh Ibnu Abidin dalam mazhab Hanafi. Okey. Kemudian syarat yang ketiga, hukum asal itu illah yumkin tahqiquha fil fara', li'anna al-qiyas yastalzimu ishtirak al-fara' bil asal fi illatil hukum. Hendaklah dia benda yang boleh untuk diqiyaskan dengan fara'. Contoh apa yang syarat yang ketiga apa? Illah yang yumkin. Yang ketiga, asal ini adalah ada kesesuaian. Asal ini ada kesesuaian dengan fara' dari segi illah. Ada kesesuaian segi fara', segi illah. Ada benda yang tak ada kesesuaian tau. Contoh macam mana ya? Contohnya, kita katakan illah dia qasirah, hanya terbatas kepada asal, tak boleh fara' tak boleh ambil hukum ni. Contoh dia macam mana ya? Contoh dia, contohnya safar adalah illah untuk ibahatul fitr, untuk tak buka puasa bagi orang musafir. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Quran menyatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Siapa yang di kalangan kamu sakit ataupun safar, maka dia boleh ganti hari lain, mana boleh buka puasa. Okey, sekarang ni bila Quran sebut faman kana minkum maridan, tuan-tuan lihat ayat Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Okey, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Okey, safar. Tuan-tuan nampak Quran sebut apa? Safar. Bila safar, maknanya boleh untuk berbuka puasa, ganti qada balik pada hari yang lain. Okey, safar kalau kita jadikan dia sebagai illah bagi hukum, safar adalah illah bagi apa? Bagi mengharuskan berbuka puasa untuk orang yang bermusafir, maka illah ini tidak didapati melainkan pada safar sahaja. Okey, nampak? Jadi bila kita katakan apa? Safar ini adalah illah. Illah sebab untuk apa? Liibahatil fitr, untuk mengharuskan al-fitr, berbuka puasa. Sebab inilah sebab dia safar, boleh buka puasa. Okey, jadi bila kita kata safar adalah sebab berbuka puasa, apa yang berlaku? Illah ini hanya terbatas kepada orang yang bermusafir, tidak kepada yang tidak bermusafir. Bila sebut tentang safar,
boleh buka puasa makna khusus kepada orang yang bermusafir boleh buka puasa. Orang tak musafir tak boleh buka puasa. Cumanya dia tak lihat kepada masyaqqah ataupun tidak, susah ataupun tidak. Sebab ilat dia bukan susah. Sebab apa dibenarkan buka puasa untuk orang musafir? Apa ilah dia? Sebab masyaqqah, susah. Bukan, itu bukan sebab. Kalau kita kata dia ilah, mana siapa yang musafir yang ada masyaqqah saja, yang ada kesusahan je, susah dia, barulah boleh buka puasa. Tapi kalau perjalanan safar yang tak susah, maka tak boleh buka puasa. Sebab itu kita kata illah dia bukan al-masyaqqah, susah. Illah dia adalah li ibahatil fitr, untuk mengharuskan berbuka puasa. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang safar mengharuskan kita berbuka puasa, dia ada qasirah, terbatas kepada orang yang bermusafir. Yang tak musafir tidak dibenarkan berbuka puasa. Okey. Tak kiralah perjalanan yang jauh 1000 km tapi boleh sampai dalam masa 5 minit je. Tak ada susah pun, boom, terus sampai 5 minit guna roket contoh, ataupun teknologi akan datang, perjalanan 1000 km 5 minit sampai. Tak ada apa-apa kesusahan pun. Naik tak sempat nak tersengguk pejam mata, terus sampai. Tak ada masyaqqah, tak ada kesusahan. Tapi sebab dia namanya safar, perjalanan jauh, maka boleh berbuka puasa. Nampak Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, alla yakuna hukmul asal mukhtassan bil asal. Tidak jadi hukum asal dikhususkan dengan asal. Yang keempat, apa dia? Tak spesifik hukumnya kepada asal sahaja. Kepada asal faqat sahaja. Apa pada asal? Contohnya seperti mana kahwin lebih daripada 4. Itu tak boleh. Itu pada asal untuk Nabi je boleh. Walaupun ada untuk Nabi je. Orang lain tak boleh buat. Kahwin lebih daripada 4. Kemudian adalah beberapa perkara yang lain. Tidak, tu tak boleh qiyas lah. Benda tu memang tak boleh qiyas. Haram berkahwin dengan isteri-isteri Nabi selepas kewafatan Nabi. Itu tak boleh qiyas. Tak boleh qiyas. Kita kata isteri kita mati, isteri kita tak boleh ada orang kahwin dengan dia. Tak boleh lah. Itu khusus, tak boleh qiyas benda tu. Itu untuk isteri Nabi sahaja. Okey, tidak sahlah diqiyaskan kepada benda lain yang saya sebutkan tadi. Kahwin lebih daripada 4, itu semua adalah untuk asal saja dan tidak boleh dilebihkan untuk benda lain. Cukup sekadar asal sahaja. Okey. Bila mana kita kata hukum asalnya adalah boleh kahwin lebih daripada 4. Jadi kita kata hukum ni boleh diqiyaskan, maka akan tanaqud, akan berlaku kontradiksi antara dalil yang lain. Yang mana dalil yang khusus untuk asal ni kahwin lebih daripada 4, okey, dia akan jadi bertentangan dengan dalil yang lain, iaitu Quran kata wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. 2 3 4. Okey. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang terakhir, tidak jadi hukum asal itu mansukh. Yang kelima, yang terakhir. Apa dia? Tidak jadi hukum asal itu mansukh. Mansukhun, dimansuhkan. Okey. Makna dia tidak dimansuhkan, masih relevan, tidak dimansuhkan. Kerana bila disebut dimansuhkan, maka tidak lagi ada hukum dalam syarak. Maka tak sahlah untuk kita qiyaskan. Kalau kita kata hukum telah dimansuhkan, tiba-tiba kita nak qiyas dengan hukum dimansuhkan, tak sahlah. Sebab dia dah dimansuhkan. Okey, itu 5 perkara mengenai dengan asal dan juga hukum asal. Tuan-tuan nampak
Kita ulang sekali lagi. Asal, apa itu asal? Dia sabit dengan Quran, hadis ataupun ijma'. Syarat-syarat dia hukum, dia kena ada hukum syarak, bukan hukum hukum dari segi lughah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ma'qulul makna, lawan kepada ta'abbudi. Yang ketiga, asal itu kita panggil nombor tiga apa? Asal nombor tiga apa dia? Asal tu boleh secocok dengan faraq. Faraq ni boleh secocok dengan asal. Makna dia boleh masuk dengan asal. Sebab apa? Lihat kepada illah dia. Kemudian yang keempatnya, bukanlah asal sahaja. Dia bukan asal saja, tapi dia boleh masuk kepada qiyas. Nombor empat Nombor empat kita kata dia bukan qasirah, dia muta'addi. Makna boleh hukum lain dia qiyaskan dengan dia. Dia bukan terbatas pada hukum ni saja. Berbeza yang kelima. Yang kelima ni dia memang khusus untuk hukum ni saja, tak boleh untuk melewati kepada hukum yang lain. Nampak dia qiyas, dia macam agak rumit sikit, tapi inilah cara yang paling mudah kita, syarat-syarat untuk kita tahu qiyas, untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk mendalami dalam ibarat-ibarat usul fiqh, kitab-kitab yang qadim, kitab-kitab lama, itu lebih sulit lah. Okey tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah. Sekarang kita lihat pula imsahu. Kita lihat pula mengenai dengan syarat-syarat furu'. Tuan-tuan bila sebut tentang syarat furu' ni, tadi asal syarat furu'. Dia ada dua syarat je, iaitu tidak jadi hukum furu' tu mansus ala hukmihi, ke atas hukumnya. Okey. Dan yang keduanya adalah an yakuna illatul asl mawjudah, iaitu illah asal itu ada pada fara', dan sama illatul asal itu ada pada fara' dan juga sama pada fara'. Sebab mereka sama pada hukum. Okey, tuan-tuan lihat, kita bagi contoh dua syarat fara'. Syarat fara'. Tadi syarat apa? Syarat asal. Ni syarat fara'. Dia dua je. Yang pertama, syarat dia tak ada nas. Tak ada nas Al-Quran. Okey. Yang keduanya, apa dia? Illah dia kena, illah asal itu mesti kena sama, secocok dengan fara'. Bila secocok, barulah menatijahkan fara' dan juga asal dia akan jadi hukum yang sama, hukum wahid, bi hukmin wahid. Okey, hukum satu hukum. Bila mana illah asal juga illah fara' sama. Ini syarat pada fara'. Tak boleh illah sebab asal ni lain, sebab fara' pun lain, tak boleh. Dia tak akan jadi. Syarat dia mesti dua ni. Yang pertama apa dia syarat dia? Mestilah apa? Tidak ada hukum fara' tidak ada nas. Sebab apa? Ada kaedah sebut apa? Kaedah fiqhiyah, la qiyasa, tidak ada qiyas fi ma'radin nas, fi ma'rad an-nas. Tidak ada qiyas pada teks. Dah ada dalil dalam Quran, apa kita nak qiyas lagi? Nampak? La qiyasa fi ma'radin nasi. Fi ma'radin nasi. Tak boleh qiyas. Dah ada hukum dalam Quran, dalam hadis. Sebab apa kita nak qiyas? Tak perlu qiyas lah. Terus ambil, terus petik je lah. Okey. Ini syarat yang kedua, illah asal dan juga fara' mesti sama. Kalau fara'nya illah tak sama dengan asal, kita panggil apa? Kita panggil, kalau tak sama, ini sama. Kalau tak sama, dipanggil sebagai qiyas. Qiyas apa? Ma'al fariq. Okey. Qiyas fariq. Okey, qiyas ma'al fariq. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Contohnya kita katakan perkataan sebahagian di kalangan ulama-ulama muasirin, ulama kontemporari. Tidak ada riba antara hukumah kerajaan dan juga rakyat. Tak ada. Tak ada riba antara hukumah dan juga rakyat. Antara kerajaan dan juga rakyat. Dia qiyas ke atas hukum tidak ada riba antara ayah dan juga anak. Tak ada apa riba antara ayah dan anak. Ini sebenarnya dia qiyas ma'al fariq. Sebab apa qiyas ma'al fariq? Tak sesuai, ilat dia tak sama. Kerana pendapat sebahagian mazhab, la riban, tidak ada riba antara ayah dan anak. Asalnya hadis dia, dia merujuk kepada anta wa maluka li abika. Kamu dan juga harta kamu adalah milik ayah kamu. Hadis ni sahih, riwayat Abu Daud. Cuma kita tak katakan rakyat dan juga harta rakyat adalah milik kerajaan. Harta rakyat milik kerajaan, kita tak boleh kata. Okey, Nabi kata inna. Nabi kata apa? Anta wa maluka li abika. Kamu, harta kamu adalah milik ayah kamu. Cuma tuan-tuan kena baca syarah lah sikit. Milik itu maksudnya macam mana? Okey? Maknanya kalau ayah ambil duit kita, maknanya tak jadi masalah untuk keperluan dia kalau dia tak ada duit. Okey. Dan tak dihukum sebagai mencuri. Okey. Sebab Nabi kata kamu, harta kamu adalah milik ayah kamu. Dan tak boleh kita qiyas untuk kerajaan, rakyat dan juga harta rakyat milik kerajaan. Tak boleh. Itu kita panggil qiyas ma'al fariq. Kita panggil qiyas. Sebab apa qiyas? Sebab asal dia ambil hadis juga, anta wa maluka li abika. Kamu, harta kamu milik ayah kamu. Jadi bagi kerajaan dia boleh untuk gunakan harta manusia, milik manusia bagaimana yang dia nak. Itu salah. Cara ni salah. Tuan-tuan boleh lihatlah dalam karangan Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fi Usulil Fiqhil Muyassar. Dalam kitab Abdul Karim Zaidan pun ada Al-Wajiz Fi Usulil Fiqh. Tuan-tuan boleh lihat, rujuk di sana. Okey tuan-tuan, kita terus lagi bincang yang terakhir pada hari ini mengenai dengan syurutul illah. Kita dah bincang di syarat asal imsahu, syarat fara' dan juga syarat illah yang ketiga. Illah ni adalah rukun yang terpenting dalam qiyas. Tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar dalam bab qiyas, rukun ataupun dalil yang keempat dalam adillatus syar'iyyah, dalil-dalil syarak, tuan-tuan akan jumpa apa dia? Illah. Illah ini satu perkara yang satu elemen yang sangat penting dalam bab qiyas. Kerana dia adalah jami'. Dia adalah yang mengumpulkan antara asal dan juga fara'. Okey. Okey. Berbeza illah daripada hikmah. Dia ada perbezaan dari satu aspek lah. Illah dan juga hikmah. Hikmah ni dia lebih kepada maslahat yang mana Allah Ta'ala nak. Okey. Allah Ta'ala nak merealisasikan apa? Maslahat tu dengan pensyariatan hukum. Okey, dengan Allah Ta'ala letakkan hukum. Itu dipanggil sebagai hikmah. Hikmah. Dia untuk maslahat. Cuma yang hikmah ini kadang-kadang dia jadi hikmah khafiyah, yang tersembunyi, yang tak zahir, yang tak boleh nampak. Kadang-kadang dia punya hikmah itu kita panggil kadang-kadang ghairu mundhabitah. Dia tak berdisiplin. Dia kadang-kadang dia sekejap macam ni, sekejap macam ni. Okey, maka tak mungkinlah kita nak membina hukum di atas hikmah. Nampak? Sebab itu syari' Allah Ta'ala mengikat hukum tu dengan amrun zahir, dengan perkara yang zahir, yang mundhabit, yang berdisiplin, tak sekejap sana sekejap sini.
dan juga dia adalah dipanggil sebagai illatul hukum, bukan hikmatul hukum. Hikmah lain tuan-tuan, illah lain. Illah, apa dia illah? Iaitu benda yang amrun zahir, benda yang jelas, yang boleh disampai oleh akal. Okey, berbeza dengan hikmah. Hikmah kadang-kadang boleh jelas, kadang-kadang tersembunyi dia, tak akal tak boleh sampai. Okey, contoh, saya bagi kita contoh yang menunjukkan perbezaan antara illah dan juga hikmah. Okey, wajib hukuman qisas kepada si pembunuh, membunuh dengan sengaja. Dan wajib qisas kepada pembunuh tu adalah kerana tengok illah dia. Apa illah dia? Wujudu amaliyatil qatl, adanya pekerjaan membunuh dengan sengaja, iaitu permusuhan. Adanya apa? Pekerjaan membunuh tu, iaitu dia niat sengaja dan juga dia musuh dia. Adapun hikmah mengenai dengan wajibnya qisas, iaitu hifzun nufus, memelihara jiwa, kan termasuk dalam kita panggil apa? Ad-daruriyah al-khamsah, jaga jiwa, akal, agama, maruah, semua tu. Okey, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Baqarah ayat 179, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kamu pada hukuman qisas ada kehidupan. Apakah hikmah? Hikmah bagi hukuman qisas, hikmah dia adalah menjaga jiwa, iaitu nak bagi orang hidup, bukan nak bagi orang mati. Okey, kita bunuh je satu jiwa, yang lain seolah-olah kita menghidupkan jiwa yang lain, selamat. Itu hikmah, menghidupkan jiwa, memelihara jiwa. Tetapi apakah illah hukuman qisas? Illah dia adalah kerana wajib hukuman qisas kepada si pembunuh, kerana di sana ada udwan. Udwan itu adalah illah, permusuhan dan juga niat dengan sengaja. Okey, kerana ada niat illah, ada niat perbuatan membunuh tu, pekerjaan membunuh tu ada. Jadi bila ada perbuatan nak membunuh tu dan juga permusuhan, maka itulah dipanggil illah, maka wajib hukuman qisas. Dan seterusnya kita kata nasab anak-anak daripada ayah mereka dengan adanya akad nikah, itu dipanggil amrun zahir mundhabit. Nasabkan, binkan anak dengan ayah dia dengan sebab apa? Wujuduz zawaj, ada akad nikah. Dan tidaklah semata-mata dengan watak, persetubuh, sebab ada yang persetubuhan yang melahirkan anak tapi bukan dengan cara nikah. Nampak tak? Itu dipanggil sebagai amrun khafi. Persetubuhan tidak bernikah, itu dipanggil sebagai amrun khafi. Sebab setiap anak akan dibinkan dengan ayah dia melalui akad nikah yang sah. Tapi bila akad nikah yang tak sah melalui zina, maka itu dipanggil amrun khafi, yang manusia tak tahu, maka dia tidak boleh dibinkan dengan ayah dia. Sebab itu kita kata mengikat hukum dengan sesuatu perkara yang zahir dan mundhabit, iaitu illatul hukum, dia adalah illah hukum, bukan hikmah hukum. Kerana hikmah ni kadang-kadang jadi dia tersembunyi, tidak jelas. Perkara ketiga tuan-tuan, contoh yang ketiga saya nak datangkan, apa dia? Iaitu al-iftar, buka puasa, tak puasa pada bulan Ramadan. Illah dia apa? Safar, bukan hikmah. Hikmah dia adalah daf'ul masyaqqah yang kita bincangkan tadi, menolak kesusahan. Jadi di sini kita qiyaskan, kita katakan harus berbuka puasa. Sebab apa harus? Apakah illah sebab harus berbuka puasa? Kita lihat kepada illah. Illah dia adalah safar, bukanlah illah dia menolak kesusahan. Sebab ada yang musafir yang tak susah, santai,
Dia beli business class punya, naik kapal terbang, kereta api yang business class punya, tandas selesa, semua selesa, tak ada kesusahan. Bila sebut tentang safar, tak kira safar susah ataupun senang, selesa ataupun tak selesa, tetap dibenarkan untuk dia tak berpuasa. Okey. Seperti mana firman Allah Taala kita bacakan tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi safar ini adalah kita panggil wasfun zahir, yang perkara yang jelas, yang zahir, mundabit, yang disiplin lah, yang tak berubah-ubah. Okey, safar. Berbeza dengan masyaqqah. Sebab masyaqqah tak mundabit. Tak mundabit macam mana? Kadang-kadang dia perjalanan ni kadang-kadang susah, kadang-kadang tak susah, kadang-kadang perjalanan clear jalan. Setengah jam sampai contoh, tapi kadang-kadang sampai 8 jam sebab jam. Jadi dia kesusahan tu dia tak mundabit. Hikmah ni kadang-kadang jadi dia tidak mundabit, seperti yang saya bagi tahu tadi. Sebab itu hukum ini dia ada kaitan rapat dengan amrun zahir dan juga mundabit, iaitu perkara yang jelas dan juga mundabit, yang tetap, yang kita panggil dia sebagai illatul hukum. Dia adalah illah bagi hukum, bukan hikmah. Okey, cukup setakat tu tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bincangkan lagi pada keesokan harinya mengenai dengan bab qiyas ni. Tak habis lagi, mungkin esok bab terakhir lah insyaAllah kita habiskan qiyas. Selepas tu kita akan masuk dalam bab dalil yang kelima, dipanggil sebagai al-istihsan. Tuan-tuan, insyaAllah siapa yang terlepas mengikuti pengajian kita boleh terus layari page Facebook kita Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kita Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist daripada admin terletakkan daripada siri pertama sampai siri ke-31, kerana kita akan sampai ke penghujung tak berapa lama lagi insyaAllah. Kemudian jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan, memanjangkan pengajian kita. Untuk kita tekan butang share, memanjangkan pengajian kita, pengajian usulul fiqh kita pada pagi yang mulia ini. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.